Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Okay, Alhamdulillah. Ustaz, saya nak tanya ni Ustaz. Selalu kan ada je orang tanya, mulut je jahat tapi hati baik. Macam mana tu Ustaz? Boleh terima ke Ustaz? Okey, cantik soalan ni. Cantik tu. Macam mana tu Ustaz? Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih Fas. Sebenarnya bila orang yang berkata macam tu Fas kan, dia ada dua pihak. Satu pihak yang berkata kasar tu lah, Betul? kan, yang kadang-kadang dia menyakitkan hati kita kan, kata-kata dia itu kasar dan sebagainya. Dan pihak yang kedua ialah orang yang dia cuba nak backup lah. Dia kata mungkin dia nak bagi kita dia cakap kita dia tu hati je mulut je jahat tapi hati dia baik kan. Tapi sebenarnya Fat, memang bila kita dengar macam tu, dia ada tiga maksud sebenarnya. Yang pertamanya sebab orang yang cakap macam tu dia nak melembutkan hati kita lah sebenarnya. Dia itu orang ketiga lah. Orang yang sebelah dia tu lah. Orang sebelah dia tu. Orang yang nak backup tu lah. Dia kata dia tu mulut dia jahat, hati yang baik. Orang tu dia kalau dia cakap dengan kita, mungkin dia nak bagi kita ni jangan terlalu sedih. Betul. Jangan terlalu marah dan jangan terlalu terasa dengan kata-kata dia. Itu mungkin maksud yang pertama lah. Yang kedua tu mungkin sebenarnya orang yang yang cakap tu dia nak beritahu bahawa orang yang bercakap kasar tu sebenarnya sebelum ni dia baik je kan. Dia baik je, tapi entah kenapa tiba-tiba hari tu dia berkata kasar. Mungkin tu niat maksud orang yang cakap macam tu lah kan. Dia ni mulutnya jahat, dia baik. Atau yang maksud ketiga ni, sebenarnya orang yang berkata tu dia tak dia kata mungkin lah, dia kata apa yang disebut tu tak seperti apa yang dia nak sebut ya. Mungkin dia tersasul ke, dia tersebut benda macam tu kan. Tak ada niat lah di hatinya. Tapi itu yang kita sebut je lah kan. Tapi sebenarnya Fas, ada disebut oleh Nabi lah, sebab dalam badan kita ni ada segumpal darah. Dia kata Nabi, kalau segumpal darah ini dia baik, maka segala perbuatan kita, lafaz, perkataan kita akan menjadi baik. Tapi kalau segumpal darah ini dia buruk, busuk dan tak baik, maka apa yang kita buat, apa yang kita sebut tu semua akan jadi tak baik. Kata Nabi, itulah di hati kita. Rupanya Fas, kita kena sedar bahawa kalau hati kita ni baik, maka semua perkataan kita, perbuatan kita akan jadi baik. Orang yang hati baik, dia berkata dengan sesuatu yang baik. Ataupun kalau ada sesuatu yang menyebabkan dia marah sangat, maka kata Nabi, berkatalah baik ataupun diam. Orang yang hati baik ni bila dia marah sangat, dia akan diam. Atau dia menyusun lafaz-lafaz lisan dia dengan teratur. Dia susun lafaz dan lisannya dengan memang dia tengah emosi marah, tapi dia susun dengan bahasa yang cantik. Dia tidak mencarut, dia tidak maki hamun. Itu menunjukkan bahawa hatinya sudah terdidik dengan sabar. Hati juga. Dan kemudian kalau orang ni dia hati dia busuk kan. Hati dia memang busuk lah. Dia buruk, busuk kan. Tak baik kata Nabi kan. Maka perbuatan dia akan buat sesuatu yang tak elok, ataupun lisan dia tu akan bercakap benda yang maki hamun orang, dia kata buruk tentang orang dan sebagainya. Sebab hati yang busuk ni kita tak dapat hidup. Kalau orang tu kita tahu dia hati dia busuk, Allah bagi izin kita hidup. Kita kau ni apa pasal kau ni busuk je hari ni? Aku pakai minyak wangi lah. Minyak wangi kan, di Zandra dan sebagainya, pakai minyak wangi. Jadi orang ni kalau dia pakai minyak wangi pun, tapi kalau Allah izinkan kita dapat cium bau hati orang tu busuk, kita takkan duduk dekat dengan dia. Sebab itu Fas, orang yang hati busuk ni kita dapat tahu daripada perbuatan dia yang busuk dan buruk. Ni mafhum daripada hadis. Dan kedua, daripada lisan dia yang sebut perkara yang tak elok. Daripada situ kita tahu, dia ni hati dia busuk. Sebab itu dia kata benda yang tak elok. Kalau kita kata dia pangkal daripada topik asal yang kita kata, dia ni mulut dia busuk, mulut dia cakap jahat, tapi hati dia baik. Dia baik. Tak ada istilah ni dalam Islam. Tidak ada. Tak mungkin seorang di hati dia baik, hati dia mulia, hati dia bersih, hati dia tenang, sabar, dia cakap benda yang tak elok. Orang yang hati buruk dan busuk je, kita dapat hidup daripada perkataan dia yang
yang buruk dan busuk itu Fas. Oh, jadi tak adalah istilah orang kata tu hati kata dia kasar ataupun macam mana tadi? Lafaz dia, lisan dia kasar, mencarut. Hati tapi baik. hati dia baik. Tak ada istilah tu. Tak ada. Dia tidak seperti mana yang disebut oleh Nabi, dalam badan kita ni ada segumpal darah. Kalau baik segumpal darah itu, maka baiklah segala perbuatan perkataan kita. Kalau segumpal darah ini busuk, maka busuklah segala perbuatan dan perkataan kita. Kata Nabi, itulah di hati dia. Maknanya apa? Sebab saya ni manusia je, kita ni semua manusia, kita ni sering berhadapan dengan masalah. Jadi kalau apabila tiba sesuatu masalah dan sebagainya, tolong kawal lisan kita ni supaya tidak berkata sesuatu yang tidak baik, sebab dia memberi gambaran sebenarnya kepada hati kita ni. Sebab Nabi pun ada sebut banyak manusia ni masuk neraka dengan dua perkara. Pertama kerana mulut, kedua kerana kemaluan dia. Jadi lisan manusia ni dia boleh menjadi setajam pisau kan, yang boleh merobek-robek hati manusia dengan lisan dan kata-kata dia. Tapi apa yang keluar daripada telajak perahu ni boleh kita undur Fas kan. Telajak perahu boleh diundur. Telajak kata ni kita walaupun kita minta maaf, minta maaf tadi aku cakap tak elok dengan kau, hati orang terguris luka. orang tu boleh maaf, tapi dia takkan lupa. Betul, dia takkan lupa tu. Dan untuk akad akan datang dia akan ingat balik. Dia ni mulut dia boleh tahan. Kan? Betul. Jadi itulah. Ini peringatan untuk kita semua Fas. Kita pun kadang-kadang kita terjebak dengan perkataan lafaz kan. Okey, Pak? Okey, settle dah. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz.